أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu kembali dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini untuk kita meneruskan surah Al-Anbiya, surah yang ke-21 pada juz yang ke-17, dan pada hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Apa Ustaz? Alhamdulillah, Ustaz perlu saya. Alhamdulillah. Ustaz Fazil. Ustaz Fazil dah balik kampung belum? Belum lagi Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan insya-Allah sama-sama kita. Soon insya-Allah. Ya, dan dalam keadaan kita ada ujian pelbagai. Betul, ya, dalam halaman yang kita akan baca pada hari ini, menarik untuk kita sebelum balik kampung kita tahu apakah yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Maka kita sama-samalah Ustaz, share dengan rakan-rakan yang ada, dan kita ingin melihat apakah sinopsis bagi halaman 324. Kita saksikan, iaitu yang bermula pada ayat 25 hingga 29. Kita akan berbincang tentang apakah peranan Rasul, fungsinya yang membawa wahyu serta kritikan terhadap orang-orang musyrik yang membawakan ideologi yang songsang yang perlu kita jelas, dan inilah topik yang kita akan pelajari pada hari ini. Kemudian bersambung pada ayat 30 hingga 33, kecaman lain terhadap orang musyrik kerana tidak merenungi ayat-ayat kosmik, ya, di alam mayapada ini, dan juga pada diri sendiri, ya, pada diri sendiri yang membuktikan kehebatan, kewujudan, keesaan Allah Subhanahu Wa Taala pada ayat 30 hingga ayat 33. Dan kemudian disambung daripada ayat 34 hingga 35, kita akan diingatkan kematian seluruh makhluk dan datangnya hari kiamat atau azab neraka secara tiba-tiba, untuk memastikan kita sentiasa bersedia pada setiap masa. Mari sama-sama kita baca. Kita mulakan dahulu dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita mula dengan bacaan ayat 25 hingga 30, dipimpin Ustaz Tarmizi Abdul Rahman. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi man wala wa ba'd. Rabbi zidni ilma. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran, ibu ayah yang dikasihi Allah Subhanahu taala sekalian? Bertemu lagi kita pada hari ini, dan kita nak terus kepada halaman 324. Allahu akbar. Di juzuk yang ke-17 dah kita sas pun dah nak habis agak-agaknya. Sekarang ni akan cepat Ustaz ya. Surah-surah ni sap. Betul. Ya, okey. Sekejap berpindah surah, sekejap baru je habis surah Taha, dah masuk ni Al-Anbiya, dah nak masuk dah. Dia suasananya tu, setiap surah ni, dia surah tu ada kaitan dengan suar kan. Macam katakan Ustaz pernah pergi London kan. Kan. Saya pergi Ipoh je. Kan? Tapi nampak bila Ustaz pergi Ipoh juga, tengok macam macam lebih kurang ada dekat London. Pasal sebenarnya binaannya itu dia lebih kurang sama, tetapi cara dia disampaikan berbeza. Sebabnya kita tengok dalam surah Taha, ada kisah tentang nabi-nabi. Surah Al-Anbiya pun ada nabi-nabi, tapi ini negeri berbeza. Satu di London, satu di Ipoh lah. Yang kita nak sama-sama, dua-dua tempat adalah anugerah daripada Allah, mempunyai identiti sendiri, tetapi mesejnya adalah untuk kita mendapat hidayah menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Jom. Baik, terima kasih Fatih Ustaz Fazrul. Jadi baik, tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, kita mula bacaan kita halaman 324. Kita baca ayat 25 sehinggalah ayat yang ke-30. Kita cuba permulaan ini dengan bacaan Murattal Hijaz insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma
من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, begitulah bacaan daripada ayat 25 hingga 30. Terima kasih ucapkan Ustaz Tarmizi ya. Kita membaca surah ini berbeza sikit suasananya Ustaz ya. Seperti surah Taha itu penuh dengan pengkisahan ya, babak-babak yang mendebarkan praktikal seorang rasul, seorang nabi. Dalam surah Al-Anbiya ini, sebelum kita masuk kepada kisah-kisah nabi ini, kita dijelaskan pada ayat 25 ya, wama arsalna, tidaklah kami mengutus rasul-rasul sebelum kamu itu kecuali nuhi ilaih, kecuali kami wahyukan kepadanya annahu la ilaha illa ana fa'budun, iaitu yang pertama bahawa tidak ada tuhan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala, maka beribadahlah ya.
Iaitu yang pertama, mesejnya bertuhan. Fa'budun itu maksudnya beribadah, beragama, melaksanakan segala titah perintah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini mesej yang jelas, mudah, ya, daripada orang kampung sampailah kepada raja-raja, mudah memahami perkara ini. Tetapi praktikalnya Ustaznya, di sebalik perkara ini ialah apa? Cara berfikir, cara berperasaan yang betul-betul. Bila cakap tentang la ilaha illa ana ini, ilah ada banyak maksud Ustaznya. Ilah ini salah satunya ialah sakana ilaih. Contohnya kita tenang dengan sesuatu. Kalau katakan seseorang itu tenang kalau gaji masuk Ustaz. Bila gaji tak masuk dia tak tenang. Kan? Solatnya pun tak tenang. Itu maksudnya ilahnya adalah gaji. Itu yang kita kena jaga-jaga. Ada yang ishtaqa ilaih, dia rindu kepada nak sembahyang, rindu nak baca Quran. Itu namanya ilahnya adalah Allah SWT. Tapi ada yang rindunya itu kepada apa? Istilah Indonesianya gandrung Ustaz. Gandrung. Dia tengok atap rumah orang tu pun dia dah rasa itu orang yang angau. Apabila seseorang itu la ilaha illa ana, apabila dapat tengok Kaabah Ustaz, dapat tengok Quran, dapat tengok pada alam maya pada ini, dia rasakan bahawa rindu nak bertemu Allah Subhanahu Wa Taala, rindu nak bertemu dengan junjungan Rasul yang telah diutuskan, ya, iaitu dia macam kita beli package lah Ustaz. Kita rindu postman bila nak datang. Bila daripada tunggu ya. Dan inilah yang kita nak tunggu-tunggu setiap hari. Dia punya hadiahnya Quran. Dan kalau boleh kita nak jumpalah postman pada waktu dahulu yang dah sampaikan package ini kepada kita, namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah yang dibawa hadiah oleh postman inilah. Rasul ni yang diutus Ustaz ya, yang diutus bawa hadiah paling mahal, iaitu la ilaha illa ana fa'budun. Lepas dah dapat dah hadiah itu, maka kita akan laksanakan secara penuh pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi antara cabaran rasul-rasul ini bila ada di kalangan manusia pada ayat 26, waqalu ittakhadhar rahman walada. Ada di kalangan manusia yang berkata Tuhan yang Maha Pemurah telah menjadikan malaikat sebagai anak. Maksudnya dia cakap ada anak Ustaz ya. Ada yang cakap manusia anak, Tuhan ada anak di kalangan manusia, ya. Orang Kristian cakap apa? Nabi Isa anak. Ada yang cakap, orang Yahudi cakap bahawa Uzair itu anak Allah, macam-macam ya. Dan orang Yahudi pun bukan semua Yahudi Ustaz ya. Kena ingat juga kalau Ustaz dulu ingatkan jumpa Yahudi ni, ini mesti cakap Uzair anak Allah. Tak. Dia macam orang Islam jugalah. Ada yang faham Quran, ada yang tak faham Quran ya. Jadi mereka pun ada yang fahaman Uzair anak Allah, ada yang kata Tuhan yang Esa itu adalah Allah, tapi ada cabaran-cabaran cara berfikir mereka. Maka Allah menyatakan di sini subhanah, ya, maha sucinya, iaitu apa? Perkataan meletakkan ada anak ini, dia kalau manusia tak ada anak, dia kurang sikit Ustaz. Ya. Pasal apa? Pasal manusia ni lemah. Ya, nak meneruskan legasi seperti Nabi Zakaria yang kita dah belajar daripada surah Maryam. Tetapi bagi Allah Subhanahu Wa Taala, bila orang meletakkan anak kepada Tuhan, ia adalah sebagai penghinaan kepada sesuatu yang tinggi, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya subhanah ini bila kita baca dalam solat, pada sujud, pada rukuk, kita nak menyatakan bahawa Allah ini maha tinggi, maha sempurna, tidak ada masalah. Saya ada masalah. Bahawa air tak ada berapa hari pun, kan, dah rasa nak pergi mana ni, nak pergi mana nak cari air kan. Betapa kita adalah manusia yang lemah, dan kita mengharapkan, kita doakan kita jadi hamba kepada Tuhan Ustaz ya. Bal ibadum mukramun, Allah nyatakan bahawa kalau malaikat itu adalah hamba yang dimuliakan. Kalau ada yang menyatakan bahawa yang diletakkan walad itu, anak itu pada Nabi Isa itu adalah hamba yang dimuliakan. Ini adalah penerangan ya, perjuangan para rasul yang juga adalah perjuangan bagi kita, bagi yang mengikut nabi dan rasul-rasul yang ada. Ayat 27, mereka tidak berkata-kata mendahuluinya. Ini Allah ceritakan pasal malaikat. Dan mereka melakukan segala perintah-perintahnya. La yasbiqunahu bil qaul. Malaikat ini yang dinyatakan tadi ibadul mukramun, yang dikaitkan dengan anak Tuhan lah. Dia menariknya, orang musyrik dia tak suka anak perempuan Ustaz. Betul. Tapi dia kata Tuhan ada malaikat
itu anak Tuhan dan malaikat itu perempuan. Allah. Dia bagi yang tak bagus pada Tuhan, yang bagus pada dia. Dia macam pelik sikit kan. Tuhan ni apa? Ingat dia Tuhan ni macam hamba abdi yang dia boleh letak-letak sahaja dia punya sifatnya. Ini adalah orang yang ada masalah pemikiran bila menjadi orang yang musyrik. Jadi pada ayat yang ke-27 Allah memuji kepada para malaikat, mereka ini tidak mendahului wahum bim amrihi ya'malun, mereka buat apa sahaja yang Allah seru. Dan kita nak baca ayat 28 ya. Ayat 28 ni menarik disebabkan ini adalah perkara Allah mengetahui segala sesuatu. Mari kita baca sekali lagi bersama dengan Ustaz Tarmizi, di mana ayat ini memberi pelajaran yang besar kepada kita agar menjadi orang yang benar-benar khusyuk, khasyah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dah belajar khasyah ini pada surah Taha, kita ulang balik ayat 28 bersama Ustaz Tarmizi. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi Allah SWT sekalian, kita nak ulang baca, kita nak pasakkan sah. Oh, lama tak dengar kata pasak. Okey, kita kena pasakkan. Pasal lepas ni ada cakap pasal gunung, bila dipasak. Oh, subhanallah. Ada. Masya-Allah. Sun. Insya-Allah kita baca ayat yang ke-28 sama-sama insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yashfa'una illa liman irtada wa la yashfa'una illa صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 28, dia Allah mengetahui segala sesuatu di hadapan mereka dan yang di belakang mereka, para malaikat, dan mereka tidak memberi syafaat kepada sesiapa melainkan kepada orang yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka selalu berhati-hati kerana takut kepadanya. Ini sifat malaikat sebenarnya yang mempunyai tugas macam-macam, buat seperti mana yang Allah beritahu ya, dan mereka bukan anak Tuhan, bukannya Tuhan. Allah nak jelaskan perkara ini, dan mereka tidak dapat memberi syafaat. Malaikat tidak boleh memberi syafaat illa liman irtada, kecuali mereka yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita baca Quran selalu Ustaz ya, bila kita solat, para malaikat akan mendoakan kita. Kalau majlis ilmu begini ya, para malaikat dalam hadis Nabi akan mendoakan sakinah, mendoakan keampunan untuk kita yang mengikuti majlis ilmu sebegini. Itu adalah syafaat, tetapi kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa sifat lagi para malaikat? Wahum min khasyatihi mushfiqun, iaitu mereka ini selalu berhati-hati kerana takut kepadanya. Jadi bila malaikat takut berhati-hati, dia akan menolong kepada hamba yang bagaimana? Hamba yang takut berhati-hati dalam kehidupan. Berhati-hati. Di sini sahaja tempat kita perlu berhati-hati Ustaz ya, sampai ke akhirat dekat syurga tak payah berhati-hati dah. Terus dia makan ikut hati. Ya, kat sini diingatkan dalam surah Taha bahawa ada satu syajarah, kalau Nabi Adam kan, jangan dekati satu pohon. Dalam dunia ini hakikatnya adalah kita kena berhati-hati, istilahnya khasyatihi, khasyah. Bila ada khasyah ini, macam mana nak meningkatkan khasyah ini? Salah satunya yang kita dah belajar dengan Al-Quran. Dengan Al-Quran bila kita baca Ustaz ya. Betul. Nak baca pun Ustaz, walaupun dah banyak kali baca Ustaz Allah, kan. Ustaz. Memang dia kena praktis dulu Ustaz. Betul. Saya siap pesan kat kawan-kawan Ustaz, tolong perhatikan saya baca nanti. Betul. Kalau ada salah tolong betulkan. Betul. Yang di peringkat team production pun tengok dengar dia belakang kan. Kalau tersilap, pasal semangat itu menyebabkan apa? Para malaikat yang berhati-hati akan menolong kita, dan inilah yang kita perlukan ya. Kita perlukan, kita bukannya kita nak buat sembrono ya. Kalau kita sembrono, malaikat pun tak nak tolong kita. Betul. Tak nak tolong kita, dan akhirnya tidak membantu kita menuju kepada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat 29, wa may yaqul minhum, Allah mengingatkan satu amaran keras ya. Siapa yang bercakap inni ilah, sesungguhnya aku ini adalah Tuhan selain daripada Allah, maka akan dibalas dengan Jahannam. Ini ayat selepas bercakap pasal malaikat. Ya, nak cerita malaikat ni amat taat, amat okey
ya. Tetapi bila Allah mengingatkan perkara ini, juga mesej kepada nabi yang menjadi rasul, mereka adalah orang-orang yang berhati-hati, ya, kerana mereka dekat dengan para malaikat, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau cakap inni ilahum min duni zalik, maka Allah kata jahannam juga. Ya, orang baik macam mana pun, tapi kalau dia merasakan sayalah yang hebat, kan, saya ni sekadar apa-apa ni kacang, sebenarnya baik-baik, ya, kita tidak mahu jadi orang yang IC-nya Islam tetapi perangainya itu tidak mengambil apa mesej yang ada pada ayat 25 sebentar tadi, iaitu mengesakan Allah, tidak sombong, ya, kita hamba. Kita pandai pun Ustaz, ya, pandai sikit je Allah, ya, dan bila kita pandai tu pun, kalau kita ajar anak kat rumah ke, kan, kadang-kadang bila pandai sikit tu dia cepat marah kalau katakan anak tu lambat faham, kan. Tetapi kita pun macam tu juga dulu, kan, malah entah cikgu pun cakap kamu ni berkali-kali kena ulang baru faham, kan. Jadi itu yang kita kena ingat, kita ini bermula dengan kosong, ya, dan akan kembali pada kosong juga, ya. Dan inilah yang Allah ingatkan pada ayat 29. Kalau tak cukup lagi rasa sombong sangat, sila perhatikan kepada apa? Kepada langit dan bumi, ayat yang ke-30. Cuba tengok langit dan bumi, ya, istilahnya kanata ratqan fafataqnahuma. Ini perkataannya susah sikit. Kena hati-hati tu, kena hati-hati, ya. Okey, dia macam mana nak baca, apa yang perlu diberi perhatian? Sebab dia pertama ratqan tu satu, ada ta, ada qaf, lepas tu fafataq tu ada dua fa, ada fa dua kali, jadi dia boleh jadi sama ada, jadi macam tergagap-gagap sikit. Jangan terlebih, ya. Jangan terlebih. Jadi memang kena hati-hati. Saya pun baca tadi slow-slow kat tu, ratqan fafataqnahuma, kan. Betul. Jadi kalau boleh, kalau nak jelaskan boleh tinggikan sikit yang huruf kedua, kuatkan sikit, fa jelaskan. Okey, bagi lebih sikit, ya. Betul, untuk memastikan beza antara fa pertama dengan fa yang maksud dia apa tu Ustaz, fafataqna tu? Ini berkaitan dengan bumi kita. Asal tentang bumi kita ini satu, ya. Kemudian dia boom, meletus. Orang cakap ada kaitan dengan Big Bang. Masya-Allah. Kena dengan kalimah itu, kena dengan tak tadi, kan. Jadi kita akan tengok sebentar lagi penerangannya. Kita tengok dahulu perkataan pilihan kita. Iaitu perkataan pada hari ini ialah karuma, ya, yang maksudnya mulia, murah hati, dermawan. Inilah yang kita nampak pada ayat yang ke-26, iaitu 47 kali disebut di dalam Al-Quran, dan Allah memuji kepada para malaikat, dan pujian itu bukan menandakan mereka ini anak Tuhan, bukan mereka ini Tuhan, tetapi hamba Allah yang mengapa dipuji? Kerana mereka ikut cakap Tuhan dan mereka ikut perintah Tuhan. Kalau kita nak dimuliakan, kita dengar cakap Tuhan dan kita ikut perintah Tuhan. Kita berehat sebentar, kembali dalam My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah. Datang masanya insaflah diri, selimut putih pembalut badan. Datang masanya insaflah diri, selimut putih pembalut badan. Tinggal semua yang dikasihi, berbaktilah hidup sepanjang zaman. Tinggal semua yang dikasihi, berbaktilah hidup sepanjang zaman. Setiap yang bernyawa pasti akan menemui mati, Ustaz. Betul, Ustaz. Jadi halaman kita hari ini, kejap lagi pun kita akan jumpa satu ayat yang mengejutkan kita. Dan itulah antara nasyid yang saya dengar kecil-kecil dulu, El Suraya. El Suraya dulu. Kecil-kecil dulu, Ustaz. Bila Israel datang memanggil, kan.
Jadi dapatkan yang original lah. Dapatkan yang original ya. Dan di hujung nanti kita akan bertemu dengan ayat ini Ustaz ya, disebabkan salah satu cabaran beribadah ataupun beriman kepada Tuhan ialah sombong. Sombong, dan Allah bawakan pada ayat 30 tu, tolong perhatikan pada langit bumi ya, tengok pada diri sendiri pun cukup. Ya, setiap makhluk itu dijadikan daripada air. Dan bercakap tentang air ni, kalau kita tak ada air Ustaz, kita dah gelabah dah. Cuba bayangkan kalau kita ini dibawa di hadapan Allah tak dapat minum air kan, dan ataupun air ada tapi nanah dengan tembaga yang telah dicairkan masuk putus usus-usus. Itu adalah peringatan demi peringatan. Allah nak nyatakan bahawa buat apa nak sombong sangat kan, beriman jelah pada Tuhan yang satu yang bagi macam-macam langit bumi ya, daripada dulu bumi ini satu kemudian meletus ya, Big Bang theory, kemudian kami jadikan daripada setiap perkara itu air ya, makhluk ini daripada air. Afala yu'minun, dah perhatikan dah pun, kamu dah suka air, kena ada air, mengapa tidak mahu lagi beriman? Jadi ini peringatan daripada Allah bila kita baca Quran, dan terus kita nak berhati-hati, termasuklah bab tajwid Ustaz. Ya, subhanallah. Baik, terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Sebelum kita menyambung bacaan seterusnya Ustaz, kita nak kongsi sedikit hari ini ulang kaji berkenaan dengan hukum tajwid. Iaitulah kita nak melihat lagi bagaimana cara nak baca tu huruf pembukaan surah kan, Taha ke, Kaf Ha Ya Ain Sad ke. Jom kita tengok sedikit paparan slide kita berkenaan dengan hukum tajwid. Huruf-huruf pembukaan surah dibaca dengan melafazkan nama huruf tersebut. Contohnya huruf dia ta sin mim, bacaannya kita tengok tu huruf-huruf dia ataupun ejaan dia, ta alif, sin ya nun, mim ya mim. Dia kata, oh patutlah ada dengung lah, ada panjang. Inilah tulisan dia kan. Tasim mim. Contoh. Begitu juga dengan awal surah Al-A'raf. Alif lam mim sad. Bacaannya alif lam mim sad. Hujung tu ada dal. Kalau kita tengok kalimat huruf dia saja alif lam mim sad, tak ada pun dal. Ejaan dia tu sad alif dal. Jadi tu yang hidup ujung dia sad. Contoh kan. Juga contohnya dalam satu lagi kalimah alif lam mim ra. Alif lam. Kenapa tu ustaz? Katakan mim bertemu dengan mim, mim mati bertemu dengan mim. Alif lam mim ra. Kan idgham syafawi ataupun ada setengah idgham mithlain kan. Jadi itu contoh ataupun cara bacaan dia ataupun huruf-huruf pembukaan surah dibaca dengan melafazkan huruf tersebut. Jadi subhanallah, mudah-mudahan dapat perkongsian dan juga dapat praktikkan pembukaan surah, huruf-huruf pembukaan surah, cara nak baca dia. Selamat mempraktikkan insya-Allah. Baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Mizi bercakap tentang pembukaan surah sebentar tadi, untuk terus kita berhati-hati Ustaz. Belajar tajwid ini tuan-tuan untuk kita berhati-hati. Semua perkara dalam hidup kita berhati-hati. Di sini saja 60-70 tahun je. Lepas itu kita tak payah lagi berhati-hati, suka hati sahaja di akhirat nanti. Itu perspektif agar kita tak adalah rasa Quran ni menyusahkan. Sebenarnya Allah tak suruh kita menyusahkan, tapi ia adalah illa tazkiratan liman yakhsha, sebagaimana kita dah belajar dalam surah 20 surah Taha. Jadi pada hari ini Ustaz, kita nak menyambung terus pada ayat 31. Tadi dah cerita tentang kalau sombong sangat tengok pada langit bumi tentang kehebatan Allah. Kalau tak nampak yang sana, tengok air dah cukup dah. Cuba tarik sikit air tu, maksudnya bagi 5 hari tak payah air. Kan? Tak payah ambil air Allah, cari air daripada Tuhan lain. Masya-Allah. Boleh jawab kan, berani kan. Afala yu'minun. Pasal ada orang yang dia bila tengok TV Ustaz tengok TV, cantiknya TV ni kan. Tapi kalau katakan yang buat TV ni rupanya Ustaz Tarmizi contohnya kan. Jadi dia tak adalah kagum pada TV ni saja, dia kagum pada orang yang mencipta TV ni. Mungkin ada banyak lagi ciptaan-ciptaan yang Ustaz buat contohnya kan. Kalau tengok pada alam, kemudian dia kagum, hebatnya alam kan. Tetapi dia tidak kagum pada pencipta alam. Maksudnya orang itu sebenarnya ada something wrong kan. Dia sebenarnya dia kesianlah kan. Dia macam anak-anak kan. Dia tengok pada masakan mak dia, sedapnya bagus makanan ni kan.
tapi tak cakap terima kasih pun pada mak yang masak je, itu adalah anak yang kurang sikit kan. Dan kita tidak mahu jadi orang yang kurang itu dengan kita terus beriman. Dan apa lagi bukti Allah bawakan, kita baca ayat 31 hingga ayat 35. Silakan Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, kita nak menyambung tuan-tuan ya, ayat yang ke-31 sehingga ayat 35. Berhati-hati, bacaan kita, saya pun sangat berhati-hati sebab kadang-kadang Ustaz Fazrul ya, dan juga tuan-tuan dan puan-puan, itu penting bacaan kita tadaruskan ataupun ada orang menyemak. Sebab kalau kita tersalah, ada sahabat-sahabat kita yang betulkan. Bayangkan kalau kita terbaca, kita bukan sengaja, kita tersilap ataupun tersalah baris sebagainya, tidak ada orang betulkan. Kita jalan je kan. Jalan je. Itu yang jadi imam macam-macam bunyi ada tu. Betul sahabat. Tambah lagi kalau kita mengakui diri kita, kita tak ada salahnya saya, Quran ni, itu lagi bahayalah. Sebab kita baca kalam Allah, yang bukan kalam manusia, kalam Allah Azza wa Jalla. Kita sangat kena rendah-rendah diri kita, kurnia Allah Ta'ala ni ya, subhanallah. Jadi kita baca sama-sama, kita hati-hati, mudah-mudahan bacaan kita diselamatkan ataupun dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setiap hurufnya, setiap barisnya, insya-Allah Ta'ala. Kita cuba dengan murattal sikah, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 31 hingga 35. Allah menyambung Ustaz ya tentang kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Pada ayat 31 dan 32 itu bermula dengan perkataan ja'alna. Ja'ala ini pernah kita jumpa pada ayat 30 surah Al-Baqarah, inni ja'ilun fil ardi khalifah, iaitu Allah menjadikan manusia di atas muka bumi ini ada fungsi. Ja'ala itu jadikan ya, tetapi ada fungsi, bukannya sekadar suka-suka.
Maka bila kita lihat kepada ayat yang ke-31, wa ja'alna fil ardi rawasi, iaitu kami jadikan gunung-gunung. Ya, kalau kita pergi ke Mekah nampak gunung, dekat Malaysia ni pun ada banyak gunung-gunung. Bila rentas negeri nanti dekat highway nampak gunung, Ustaz ya. Sebenarnya apa? Bila nampak gunung-gunung ini, kita kena ingat bahawa dia ada fungsi. Fungsinya adalah untuk menstabilkan dunia ini. Ada fungsi. Saya ni ada fungsi ke tak ada? Kan, kalau saya ni ada fungsi menstabilkan dunia, menstabilkan, membahagiakan keluarga, maksudnya kita ambil pelajaran kalau kita melawat gunung-gunung macam ni bila kita berjalan, Ustaz. Betul, Ustaz. Baru kita berjalan itu pahala dapat, jalan dapat, rentas negeri dapat, rentas negara dapat. Tapi cuba bayangkan kalau kita pergi tempat ni, kita tengok batu kan, kita tengok yang himar tadi, itu je lah. Balik penat kan. Kalau makcik-makcik ikut pun penat je lah, Ustaz kan. Tak dapat apa-apa. Kerana apa? Kerana tidak memikirkan wa ja'alna fil ardi rawasi, iaitu ja'alna, setiap kali tuan-tuan jumpa dalam al-Quran, Allah ciptakan ada fungsi. Jadi kita ambil pelajaran, kalau dia ada fungsi untuk menstabilkan dunia, untuk kita juga hidup dengan aman, kita ni adakah mengamankan keluarga dan juga masyarakat ataupun memporak-porandakan, Ustaz ya, untuk merosakkan lagi. Itu pelajaran. Wa ja'alna fiha fijajan subulan la'allahum yahtadun, dan kami jadikan iaitu fijaja, iaitu di celah gunung-gunung itu ada jalan yang rata yang menyebabkan kita ini boleh mendapat petunjuk kalau kita berjalan. Kalau kita ke Taif, Ustaz ya, Taif tu antara dua gunung-gunung yang ada, dapat membina tamadun, dapat aman ya, tak perlu kita nak kena buat rumah mesti dekat atas bukit. Kos tinggi. Kan? Macam kita bina rumah dekat Cameron Highland dengan buat dekat Bangi, berbeza kosnya. Jadi Allah bagi semua perkara itu la'allahum yahtadun. Satu adalah ketika kita berjalan, kita dapat petunjuk. Ya, pasal bila ada gunung dan juga jalan ini, senanglah. Kalau semua gunung susah nak, Ustaz. Ni gunung. Kalau kita kat Mekah kan, kalau kita tak ada jalan-jalan raya itu, nak ikut gunung sahaja, kita bermusafir, rasanya kita sesat je. Ke mana kita tak tahu. Tapi alhamdulillah ada fijajan subula, ada jalan-jalan di tengah-tengahnya. Dan bila kita tengok perkataan yahtadun ini, ada kaitan dengan hidayah. Allah berikan fungsi untuk kita mudah dalam hidup kita, ada jalan raya macam highway kita. Dalam kita menghadapi dapat segala nikmat ini, kita gunakannya untuk dapat hidup dengan hidayah ataupun sekadar hidup dekat dunia saja. Adakah jalan kita hanya di dunia ataupun kita gunakan kelebihan ini untuk kita menuju kepada hari akhirat? Macam Nabi Musa. Dia kata nak cari api kan, untuk si keluarga dia, tapi rupa-rupanya Allah bukan beri cahaya untuk balik ke Mesir saja. Allah bagi cahaya balik ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara pandang bila kita dibekalkan dengan nikmat dunia, sebenarnya kita nak pandang dia sampai kekal di akhirat. Wa ja'alna as-sama, pada ayat 32 ini kalau NASA ya, kalau kita tengok mereka mengkaji saqfan mahfuza. Apa yang kita tengok pakai Hubble scope ke, yang bukan teleskop bukan stetoskop, teleskop kan yang besar kita nampak dekat alam angkasa raya itu, sebenarnya apa yang kita nampak itu hanyalah saqfan. Apakah saqfan? Atap ataupun siling, Ustaz. Dia bukan atap dekat luar tu, siling kita kat dalam kan. Kalau kita tengok jauh macam mana pun itu bau siling. Maksudnya atap itu mungkin lebih lagi jauh dekat atas, nak menceritakan kepada kita bahawa ada fungsi untuk menjaga kepada bumi ini. Wahum an ayatiha mu'ridun, tapi ada orang yang mengkaji angkasa raya, hebat, kagum, tapi masih lagi berpaling merasai kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini sebagai satu peringatan untuk kita. Kalau kita dapat belajar sains, dapat belajar macam-macam, melihat perkara ini, kita akan sebut subhanallah. Itu caranya, Ustaz ya. Cikgu-cikgu sains kena ajar pada pelajar, bila dah belajar ini, cara cakapnya subhanallah. Mungkin ada tertanya, subhanallah ni sebenarnya perkataan apa kan? Dia melahirkan kekaguman, ya, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita tengok sesuatu kan, hebat sangat kepada sesuatu, kita kata wow, kan. Itu perkataan kita. Ataupun kita dapat sesuatu idea, kita cakap aha kan, aha moment. Aha moment ataupun wow itu kalau diterjemahkan ke dalam ayat yang ke-26 sebentar tadi, ialah perkataan subhanallah. Ya, dia kita rasa kagum, rasakan bahawa ya Allah, saya ni lemah ya Allah, tak dapat nak membina, menjadikan benda-benda ini, Engkau yang mampu. Ya. Dan itulah sebabnya salah satu perkara yang kita kena juga berinteraksi setiap masa,
Walaupun sekarang ini kita dah pakai emas Ustaz ya, tapi kita dah boleh rentas negeri, boleh rentas negara. Kita kena manfaatkan ayat 33. Kita baca sekali lagi ayat 33 ini sebelum Allah membawakan kepada kita cara pandang orang kafir ataupun tidak beriman ini. Dia selain dia tidak mahu tengok kepada kebesaran Allah, dia akan attack kepada Nabi pada ayat 34. Tapi kita baca dahulu ayat 33. Baik, subhanallah sah. Kita baca sama-sama tuan-tuan dan puan-puan sahabat Al-Quran. Bersedia kita tarik sekali lagi taranum kita ayat yang ke-33. Jom kita baca sama-sama insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون صدق الله العظيم. Dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan masing-masing beredar pada garis edarnya. Yasbahun maksudnya beredar Ustaz ya, daripada sabaha maksudnya berenang. Betul. Berenang ataupun beredar ya. Betul. Berenang Ustaz, Ustaz boleh berenang berapa ratus meter Ustaz? Oh, jauh jugalah sikit je. 1 meter. Kalau saya 1 meter tak 2 meter kan. Penat Ustaz. Betul, ya. Ustaz. Apatah lagi kalau nak beredar sampai beribu-ribu kilometer, itu bukan mudah tetapi Allah mudah sahaja. Subhanallah. Jadi kalau kita makhluk susah, yasbahun ya dalam hidup kita ini, kita punya urusan kerja, menguruskan anak dan sebagainya susah, cara nak dapatkan kemampuan untuk menguruskan perkara yang penat ini adalah subhanallah. Subhanallah daripada kata sabaha Ustaz ya. Ya, betul. Kata akar yang sama. Hanya bagi Allah sahaja yang tidak ada masalah, tapi bagi kita bergerak lebih sikit sahaja kita dah penat. Dan ini adalah pelajaran yang kita boleh ambil daripada siang, malam dan juga matahari dan bulan. Bila kita tengok tak penat semua perkara ini diuruskan oleh para malaikat, tidak pernah matahari rasa penat pula hari ini nak muncul ataupun nak terbenam. Itu kerana diuruskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu cara pandang kita. Sehingga kan kita tidak akan bergantung kepada selain daripada Allah dalam hidup kita agar kita tidak penat. Bergantung pada orang lain penat Ustaz. Betul. Ya, kalau ada orang asyik, kalau anak kita tanya soalan pun sampai 100 soalan dalam kereta, penat kita. Betul, Ustaz. Tapi kalau katakan kita mana mampu kita jawab, tapi kita minta anak kembali balik kepada Allah ya, tanya pada Allah, mungkin jawapan daripada ayah, pada cikgu dan sebagainya. Ini cara untuk kita kurang penat. Tasbih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bercakap tentang penat tak penat ini, Allah ingatkan pada ayat yang ke-35. Subhanallah. Pasal orang-orang kafir kata bahawa Nabi ini dia bukan kekal pun kan. Dia bercakap baik apa sebagainya, nanti dia mati habislah mesej dia. Allah kata sebenarnya tak ada seorang pun yang kekal. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap nafas maksudnya. Betul. Diri satu tapi nafsin ini juga nafas. Bila kita tempat kan, sedut dan nafas saja, maksudnya setiap nafas ni kita dah rasa sikit mati. Allah. Kan? Dah kurang dah kita punya kehidupan kita. Jadi ketika kita masih diberi nafas ini, wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah. Kita akan diuji ketika kita masih diberi nafas ini. Dan ujian itu, fitnah itu, kalau emas sampai 2970 darjah Celsius dibakar, itu istilah fitnah Ustaz. Kita ni akan dibakar, diuji, makin lama makin tinggi. Tapi kalau sudah lulus, kita akan kembali pada Allah, pure, bersih, menuju syurga. Kita lihat apakah resolusi pada hari ini. Iaitu yang pertama, hargai hidup bertuhan dan beragama, yang kita lihat pada ayat 25. Yang kedua, kita lihat pada kejadian alam besar dan alam kecil dalam diri kita untuk meningkatkan keimanan. Sentiasa gunakan peluang daripada setiap nafas yang diberikan agar lulus ujian kehidupan. Kita berdoa Ustaz. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah wa ya Rahman wa ya Rahim, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, ampunkan dosa kami ya Rahman, ampunkan dosa mak ayah kami ya Arhamar Rahimin.
Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahman wa ya Rahim, kurniakan kepada kami husnul khatimah. Jangan kau jadikan akhir hidup kami su'ul khatimah, seburuk-buruk pengakhiran. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal junun wal judham wa min sayyi'il asqam. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga kita menjadi insan yang terus bermohon pada Allah SWT, merendah diri, dan inilah yang kita ingin bina, sebarkan dalam tabung gerakan Al-Quran, sumbangan tuan-tuan untuk kita meningkatkan, menaikkan nilai kerendahan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di kalangan pemimpin, di kalangan semua insan, agar kita semua selamat di dunia sampai ke akhirat. Kita bertemu lagi dalam siaran ulangan pada malam ini dan juga pagi esok 6 pagi insya-Allah. Kita akan menyambung halaman 325 My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.